dayah ni. So dia banyak lah. So usahawan ni nampak kita. Tapi kata korang ready tak daripada sudut production, ataupun korang ready tak daripada sudut item korang ni boleh deliver dekat Lembah Kelang yang kita boleh kawal macam tu lah. Dia situasi sekarang ni adalah situasi bisnes yang kita perlu buat, yang kita perlu ambil kira keadaan worst case scenario dan benda yang kita boleh kontrol. Yes, betul. Itu benda yang kita kena kata solution yang kita kena pilih. Contohnya macam sekarang pun ada produk minuman by Aida Jebat ni pun saya kontrol juga. So daripada situ saya pun belajar lah. Sebelum ni aku coaching orang je. So sekarang ni kita buat iklan, dapat leads, nak closing sendiri. So memang every single thing tu kita kena go through balik lah. Tapi interesting. So untuk F&B ni cikgu ada kenalan yang memang ada kilang untuk pemprosesan minuman, paste ni dia punya dia punya mesin dia panggil lupa dah. Reto. Mana tu? Kelantan Tak, sini dekat KL. Oh, okey. Nice. Selangor. Shah Alam. Sebab ramai yang roger saya, tapi sebab saya seorang kan, so saya kata saya macam ni lah, saya manage, saya setiap satu item ataupun setiap satu kilang kata kan, saya akan develop team khas untuk benda tu. Contohnya kau control bahagian delivery ataupun bahagian penghantaran. Tapi sekarang ni kita memang utamakan yang postage lah, sebab limited access kan, nak pergi mana-mana. Ya, sebab sekarang ni memang limited satu. Banyaklah kawasan-kawasan, macam contoh kalau delivery pun ada certain tu, kalau PKPD tu susah juga, ada yang lepas, ada yang tak lepas. Betul, macam PKPD, macam tim saya dekat Kuantan, so dia terpaksa remote lah. So maksudnya kita yang uruskan order-order dia. So kita nak hantar kat stok dia tak boleh. Lepas tu dia nak postage pun susah. So kita tak apa, PKPD bagi settle lepas PKPD, baru kita susunkan zoning tu balik kan. Macam tu lah. Boleh, tak ada. Macam contoh kan kalau tuan ada ejen kecil-kecil kan. Ejen kecil-kecil ni dia tak subscribe parcel untuk pengepusan. Jadi dia orang susah nak post. Jadi kalau tuan boleh centralizekan untuk pengepusan tu, akan bantulah ejen-ejen ni. Betul. Jadi itu. Jadi centralize, and then dia bagi juga orang kata macam apa yang cikgu pernah buat lah. Biasanya kita akan charge kepada kita punya ejen-ejen ni. Contohnya satu parcel tu kita charge harga dia, kita bagilah harga dia berapa, dan kita ambil extra RM1 ataupun RM2. Sebab apa? Kita nak beli bubble wrap, lepas tu kita nak appoint satu staff yang nak buat kerja tu. Betul. So maksudnya contoh kalau parcel biasa dia buat sendiri, kos dia RM6. Tapi kalau dengan kita jadi RM8. Macam tu. Faham. Jadi memudahkan dia, cuma ekstra lah, sebab biasanya kalau postage ni memang kita charge customer pun. Kan? So itu antara benda yang cikgu pernah buat lah, dan cikgu nampak itu adalah solution yang terbaik sekarang tuan untuk jaga ejen-ejen ni. Sebab ejen-ejen kecil ni dia tak mampu nak subscribe parcel. Untuk pick up datang kat rumah apa semua. Lepas tu diorang nak kena keluar hari-hari, kalau kena kawasan tak boleh keluar lebih daripada 10 km. Tu jadi stuck lah. Okey, so kita dah 2.30 dan Ida follow up dalam group, ada lagi tak orang nak join? Kalau tak ada, kita tak ada masalah. Seorang pun kita on. Kita tak tunggu. Benda-benda yang kan kita tak tunggu dah. Seorang pun kita on je, jalan. Okey. Macam pandangan
Adakah, yelah sebab tidak lah boleh nak decide apa yang kita boleh buat sekarang ni. So benda tu as long as boleh cover, contohnya macam saya develop team tahun lepas lah. Macam team tu maksudnya dia orang boleh buat income daripada rumah je. So kita buat dropship macam buah tu pun kita buat centralized. Kita yang hantar, dia orang hanya order daripada rumah je. Macam tu lah. Yelah, maksudnya macam tu akan lebih mudah lah. Betul. Okay, so rasanya kita boleh reverse start balik semula lah tuan. Tadi kita dah start dulu. Okay, kita start dengan umul kita Al-Fatihah. Okay, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina. Okey, alhamdulillah. So kita ada Tuan Farid dengan Puan Michida Anik ni siapa Boleh perkenalkan diri tak? Bisnes apa Tuan Farid? Cikgu dah tahu dah tadi dah intro 10 minit sambil tunggu orang lain masuk. Okey. Puan Michida Anik dengar tak cikgu? Puan dengar tak cikgu? Okey, dengar. Okey. Okey, baru setting. Okey, alright. Setting dulu. Okey, setting dulu. Dah selesai Puan? Puan punya setting dah selesai ke? Okey, boleh ke Puan? Puan okey ke? Dah selesai ke? Boleh respon saya? Okey dah, okey. So boleh bagi intro sikit Puan daripada mana, background bisnes apa sekarang ni tengah ongoing? Okay, daripada Kuantan, right? So, Puan buat bisnes apa? Puan boleh pakai voice tak? Kalau pakai voice lagi clear lah. Hai Puan. Ya, Okay, saya dari Kuantan, bisnes restoran dengan frozen. Bisnes restoran dengan frozen. Okey. Bisnes restoran dengan frozen. Cuma minta maaf lah dekat sini hujan. Okey, boleh saya faham. Okey, so untuk sesi hari ni sebenarnya dia tak ada modul yang khusus. Cikgu lebih buka kepada soalan-soalan yang tanya dan cikgu akan beri pandangan lah apa mengenai apa soalan ataupun apa yang korang tengah rasa macam stuck dalam bisnes korang ataupun apa-apa je. So sebab mungkin ada orang bisnes dia buat macam-macam perkara dah. Tapi dia buat tak jadi. So kalau tak jadi ni dia ada banyak faktor lah. So kita tolong kenal pastilah faktor apa yang sebenarnya. Something yang macam tu lah. Okay, so kita ada 2 orang je, Tuan Farid dengan Puan daripada Kuantan. So
cikgu bukalah kepada sesi discussion lah. Kita macam lebih kepada discussion. So siapa-siapa boleh start dululah. Alright. Okay, alright. Silakan. Okay, silakan. Okay, Assalamualaikum cikgu. Dan Waalaikumsalam. tim dengan sahabat-sahabat usahawan lain. Okey, sebab bila PKP 3.0 ni kita dah ke arah mengonlinekan sehabis baik, mendigitalkan sehabis baik. So dalam masa yang sama saya pun dalam bulan ni dah start launching ads apa semua sebagainya lah. Tapi seperti yang kita maklum memang leads to best lah masuk. Okay. Cuma cabaran kita adalah memang tak boleh nak cope dengan closing lah. Contohnya macam baru sebulan ni saya run, kita ada lebih kurang 100 lead. Okay. Cuma conversion bila nak closing tu memang out lah sebab kita banyak benda buat kan. So saya macam rasakan kena tambah staff ataupun kena allocate seorang yang spesifik untuk closing. Tapi sebelum saya nak deliver dekat orang lain, saya kena tahu dulu kan, barulah kita boleh develop panduan atau SOP closing yang basic lah supaya orang ni faham macam mana flow dia kan. Okay. Saya faham tu. 100 lead ni berapa yang close tuan? 5 je. 5, okay. Don't worry. Ada cara dia. Okay, faham. Okay. So macam ni. Kalau ni untuk produk minuman tadi. Produk minuman tadi. Sebab yang tu boleh postage kan? Okay. So kos per lead tuan tahu tak berapa tuan dapat kos per lead ni? Sebab saya letak satu hari lebih kurang RM30. RM30. So RM30 ni tuan dapat berapa orang sehari? Selama sebulan tu 30 hari tu dapat 100 kan? 100. So maksudnya 30 sehari, maksudnya 900 lah. Betul. Okey, dia sebenarnya benda ni pun kita perlu monitor juga. Okey. Betul. So contoh kalau ada data macam ni dia mudah sikit nak bagi tahu. So maksudnya kos iklan kira kalau 30 sehari maksudnya sebulan 900, betul? Kan? Lead dapat 100. Jadi kita panggil kos per lead sama dengan RM9 lah. Okey, 900 betul. bahagi dengan 100. Okey, ni adalah RM iklan. Okey. Produk tuan, profit dia berapa tuan? Profit yang tuan dapat. Profit dia sebab saya buat tak dengar. Saya buka dropship. So bila buka dropship tu saya punya profit 50% lah. Okey. Dengar 50%. Okey, 50% tu berapa? Boleh cikgu tahu tak price tu? Sekejap 10%. Okey. So buka dropship 50% sebab kita nak bila kita buat iklan berbayar ni kita kena kira kos iklan ni. Jadi kita nak tahu kos iklan yang kita buat tu berbaloi ke tidak dengan benda yang kita jual. Betul. So kalau tak berbaloi kita kena baiki iklan tu. So ni benda yang orang kata parameter lah. Kalau istilah belajarnya adalah parameter yang perlu diberi perhatian. Faham. Okay, so tuan punya keuntungan betul 50%. Maksudnya kalau dalam seorang customer tuan jual, berapa profit, berapa RM yang tuan dapat daripada seorang customer tu? Average lah. Tak dengar tuan, saya yang tak dengar. Dia dah jadi macam Robocop tuan.
buka dropship ni saja. 25. Okey, so tuan dapat 25 lah. Betul. Okey, so okey. Okey, cikgu tulis kat sini untung sama dengan 25. So kalau 25 untung tuan untuk seorang customer, ni belum tolak dengan kos produk dan juga kos iklan, betul? Betul ke? Tak, yang ni dah tolak dah. Kira saya tolak terus. Kira dah bersih lah ni, tolak dengan kos iklan yang RM9 tu. Bersih. Okey. Betul bersih. Okey, kalau bersih okey, boleh on dengan keadaan iklan sekarang. Itu je. Maksudnya keadaan situasi tu okey. Kalau dah tolak lah, kalau tak tolak lagi dia sakit sebab iklan saja RM9. Betul. Sebab iklan ni kadang-kadang dia gila, dia boleh naik sampai RM15. Betul. Ni maksudnya kena buffer lah. Kita buat bisnes ni kena ada buffer kat sini. Dan kalau tuan nak monitor untuk iklan ni, cuba tuan monitor, cuba dapatkan KPI bawah RM5. So maksudnya kita kena banyak split ke macam mana? Kita mungkin kena buat split. Cara nak buat split ni tuan tahu ke cara macam mana? Memang tak ada kemahiran lah. Memang saya suruh orang je biasanya. Tak apa. Tuan tak perlu mahir pun tuan boleh suruh orang. Okey, cara nak suruh orang macam ni. Cikgu ajar cara nak suruh orang yang tuan suruh tu. Okey, cakap dengan dia. Sekarang ni iklan RM9 per lead. Saya nak kos per lead bawah RM5. Okey, so iklan sekarang on. Cuba buat iklan baru. Adakah kos dia bawah daripada RM5? Kalau kita dapat bawah daripada RM5, baru kita off iklan yang dah tengah jalan. Okey, faham. Sebab kita dah ada KPI dah 9. Tiba-tiba kalau kita buat iklan baru tuan, tiba-tiba kita dapat RM11. Terus tutup iklan baru tu. Maksudnya iklan tu tak okey lah. Dah lepas dah apa yang kita dah dapat. So untuk iklan ni kita kena selalu monitor sebab iklan ni dia tak stabil. Kadang-kadang dia mungkin dia akan drop, mungkin dia akan naik price. So maksudnya kita always kena orang kata monitor lah. Maksudnya kalau dia dalam range yang kita boleh terima, so kita akan on lah iklan tu. Biasanya cikgu akan bagi tahu cikgu punya marketer, cikgu cakap okey kalau naik inform cikgu. So kadang-kadang pukul 11 malam pun marketer akan inform cikgu kos naik sikit ni gini. Saya tengah buat iklan baru untuk dapat kos bawah KPI yang kita nak. So kita tahulah benda tu sebab ada setengah orang iklan naik pun dia tak perasan tuan. Faham. Okey. So itu dari segi untuk monitor iklan lah. Maksudnya sekarang ni yang tuan dapat 9 ni okey. So maksudnya tuan tak boleh dapat lebih. Kalau dapat lebih daripada 9 ni something wrong. Tapi KPI kita nak bawah daripada RM5. Okey. Faham. Kalau tuan boleh dapat RM3 lebih, RM4 memang cun. Okey. Nice. Tu biasa KPI yang cikgu pakai lah. Tapi sebab saya buat satu je iklan ni dan objektif dia adalah pencarian dropship. So membantulah tapi kita tahu yang kita kena juga buat jualan secara retail. So macam mana pula konsep iklan yang kita nak setting pula? Sama. Sama. Konsepnya sama. Tuan kena tahu okey untuk dropship ni macam sekarang tuan close 5 daripada 100. Okey, 5 daripada 100 ni lebih kurang 5 bahagi 100 5% lah. Betul tak? Closing rate sekarang 5% lah. Betul. Okay, kalau closing rate sekarang 5%, so maksudnya ini yang kurang best ni. Iklan dah spend 900. Okay, iklan dah spend 900. Tuan dah bayar dah 900 ni. Betul, dah stop dah pun. Baru 2 hari lepas stop. Okay. Nak muhasabah dulu. Tuan dah bayar dah 900 ni. Tapi sales tuan, sales saya tak tahulah. Untung tuan 5 kali 125. Tuan punya untung RM125. Kan? Betul tak?
Kalau ikut ni lah, kalau tuan bagi untung dia 25 orang satu customer. So maksudnya sekarang ni iklan yang tuan buat ni adalah profitable dah tu. Oh ya. Dah profitable lah. Kalau maklumat ni tuan bagi dah macam ni, maksudnya tuan dah buat untung dah, walaupun untung dia 125. Okey. Okay. Sebab tuan kata tuan untung RM25, so satu produk close 5 orang. So 5 orang dah 125. Tapi tak tahulah kos produk lagi, tapi sebab tuan kata dah tolak dengan kos produk. Dah tolak. So kalau dah tolak betul memang tuan dah buat untung. Tapi let's say katakanlah tuan tuan spend 900 tapi sale tuan 1000. Katakanlah sale tuan 1000. Okey, ni let's say saya bagi tahu Let's say sale RM 1000 tuan. 1000 tolak RM 900 kos marketing yang tuan dah bayar. Tolak lagi kos produk. Kos produk ada kos produk, ada kos packaging, kos postage. Tolak lagi kos marketing. Betul. Ini yang jadi negatif ni. Betul. Ini yang jadi negatif. So ini yang kita kena tengok. So negatif ni sebab apa? Sebab kemungkinan sebab closing tak cukup. Sebab closing 5 orang dapat 1000. Jadi mungkin kena tambah untuk closing, kena baiki dari segi closing rate. Kalau closing rate naik 15%, dah dapat 3000. Dah mungkin dah buat. So kat sini tuan kena kira break even. Tuan kena kira break even. So berapa jualan tuan perlu buat untuk tuan dapat break even? Okey, dalam bisnes, sama ada tuan ataupun puan yang ada kat sini, bila kita merancang satu bisnes yang kita tengah running, pertama sekali kita nak capai, of course lah kita nak capai untung. Tapi biasalah bila kita baru run, macam tuan kata tak pernah buat closing sendiri, baru nak belajar. Bila baru nak belajar ni dia ada betul, ada salah macam-macam. So KPI yang pertama adalah kita nak capai break even dulu. Break even ni. So break even ni biasanya kita nak capai dalam seminggu yang pertama lah, ataupun bulan yang pertama kita nak capai break even. So kurang-kurangnya kita tak buat rugi. Sebab apa? Proses ni proses kita tengah belajar tuan. Kan? Kita tengah belajar ni faham-faham lah, kejap berlari, kejap jatuh, sadung, macam-macam hal. Okey, lepas kita dah capai break even, barulah kita plan sale kita untuk kita buat untung. Untuk kita buat untung, untuk dapat profit. Tu bahasa mudah, untuk dapat profit. Profit ni pula, profit yang bagus kita nak minimum 30%. Tapi untuk langkah 2 ni tak perlulah kita nak terus ke 30%. Kalau kita boleh capai 30% terus, itu adalah bagus. Tapi kalau kita tak boleh, kita cuba letak first KPI, lepas break even nak dapatkan 10%. Okey, so 10% ni mungkin ambil masa 2 bulan ataupun 3 bulan, mungkin. Okay, lepas tu maintain dulu, maintain 10% dalam, biasanya cikgu akan buat proses maintain ni 3 bulan. Lepas tu kita naik lagi 20% pula. Kita naik lagi 20%, maintain pula 2-3 bulan. Sebab bila satu tangga kepada satu tangga, cabaran dia berbeza. Lepas tu dan seterusnya. Inilah proses dia. So, untuk buat break even ni kita kena kira berapa orang staff kita nak pakai, gaji kita nak bayar berapa. Jadi kita kena buat, sebenarnya kita kena buat calculation dulu tuan. Jadi baru kita tahu, okey kalau nak pakai staff, nak pakai berapa orang untuk dapat break even ni. Supaya kita boleh bayar gaji staff. So ini je lah antara benda yang awak kata yang tuan boleh apply dan try practice lah. So macam cikgu akan guna proses ni
untuk setiap produk baru. Kalau produk baru inilah kita punya cara. Pertama kita akan kejar break even dulu. Okey, selesai kita dah jumpa cara nak kejar break even, barulah kita kejar untuk buat untung. Lepas tu kita maintain, lepas tu barulah kita nak buat proses untuk naik lagi dan seterusnya. Okey, macam tuan kata tadi, tuan sekarang buat closing. So, kalau macam cikgu nak test skrip, biasanya cikgu akan ambil masa 3 hari tuan. 3 hari 3 malam. Cikgu akan buat closing Cikgu akan buat closing lah. Tim tak melibatkan tim, cikgu akan test skrip apa semua dengan lead yang kita dapat. Lepas tu barulah, sebab kita kena test. Kenapa kita kena test skrip tu? Kita nak tahu audien kita ready ke, ready to buy ke tak. Yang kedua adalah yang kedua kita nak tahu skrip kita okey ke tak okey. Sebab waktu ni kita seorang-seorang, lepas ni kita nak ambil staff. Kita nak bagi staff kan. Biasanya cikgu reply WhatsApp ke ataupun call lah? Apa? Boleh ikut mana-mana cara yang tuan rasa selesa lah. Yang kali ni saya first time saya memang totally guna WhatsApp, memang jadi macam sikit lah. Tapi sebelum ni saya pernah experience kalau saya call, conversion tu akan lebih banyak. Cuba saya nak tengok dulu. Sebab bila the moment saya nak deliver dekat saya punya bakal staff nanti tu, saya tak tahu macam mana nak buat kan. Okey, dia macam ni. Tuan kena record apa yang tuan cakap masa closing tu. Record call tu. Okey, faham. Tuan kena record. Macam saya pun macam tu juga tuan. Kalau dia macam ni, kadang staff kita dia belum berani tau dia nak buat call. Jadi bila dia belum berani, kadang-kadang ketakutan dia luar biasa tu bila kita push dia buat call, dia tak boleh nak buat. Padahal kalau dengan WhatsApp dia boleh. Contohlah keadaannya macam tu. Jadi kat sini yang kita kena fleksi ni. Mungkin minta dia buat dengan WhatsApp, lepas tu kita tunjuk. Kalau dengan by call, lagi mudah close. Dan kita train lah staff kita by call. Cara kita nak train adalah, pertama, tuan kena record. Bila tuan cakap dengan customer, okey. So tuan share dengan tim tuan. Okey, ni cara saya bercakap. Korang dengar, korang rasa boleh tak cakap macam ni? Boleh tak? Siapa nak test dulu esok? Macam itulah. Saya nak bagi reward siapa yang berani nak test by call. Something yang macam itulah. Kita nak create trigger. Kita nak create trigger, Farid. So bila dia kata okey boleh saya nak try. Then barulah cara dia macam itulah. Sebab by call ni juga sama juga, dia ada skrip dia tuan. Kalau tuan perasan lah apa yang tuan cakap tu skrip. WhatsApp pun dia ada skrip dia juga. Cuma WhatsApp ni so adakah kita semua dalam kepala je? Tak boleh buat dalam kepala je. Sebab kalau nak ada staff tak boleh. Kalau nak ada staff, kita kena keluarkan yang duduk dalam kepala kita tu dah menjadi skrip call. Okey, mudah je tuan. Tuan boleh guna Google Doc. Okey, sekarang Google Doc ada application untuk voice tau. Voice kepada teks. Okey, faham. So tuan boleh guna Google Doc tu. Tuan cakap kat situ apa tuan nak cakap dengan customer, and then nanti Google Doc tu dia akan tarik terus. Jadi skrip tu tak adalah tuan nak kena tarik sebiji-sebiji, jadi tinggal nak betul-betulkan je lah. Tu salah satulah untuk memudahkan kerja. Kan skrip tu kan biasanya certain customer lain kita punya approach. Ada certain customer lain dia punya approach. Adakah skrip tu rigid ataupun kita kena berubah mengikut kepada customer punya behavior? Dia jawapan yang tepat adalah berubah mengikut customer behavior. Tapi tempat yang berubah tu dia bukan semua sekali dalam skrip. Dia ada tempat-tempat dia je. Maksudnya changes yang berubah dalam skrip tu biasanya dalam 30% je yang berubahnya. Yang lain tu remain. So maksudnya keadaan yang berubah tu tuan kena bagi tahulah staff ataupun tim cakap okey kalau customer dia dah start cakap macam ni, okey ini dia. Kalau ni ini dia. Macam itulah. Kat sini je betul kena take note macam itulah.
Sebab tu penting tuan buat dulu. Bila tuan buat dulu, tuan boleh tahu macam mana customer tu macam mana. So tuan boleh susun sebab nanti bila tim buat biasanya dia agak suka untuk copy kita 100%, tapi at least dia boleh copy apa yang kita buat. Macam tu. So baguslah kalau tuan nak buat by call. Boleh, sebab boleh je training team buat by call, tak ada masalah. Macam ada setengah-setengah orang dia memang suka by call. Boleh, dia macam nak closing ni tak kisah tuan nak closing dekat call ke, WhatsApp ke, nak jumpa depan-depan ke, nak buat Zoom ke, Google Meet ke, tak kisah. Yang penting closing. Skripnya sama, flow-nya sama. Kan? Okey, tuan takat ni tuan jelas untuk kes tuan ni. So tuan kena bagi masa lah. Kalau cikgu 3 hari tu dah cukup dah untuk find out pasal script closing. Itulah sebab kita ni jenis yang memang suka bercakap. Bila bercakap tu dia closing lah, gitu lah. Tapi bila berstruktur ni alamak macam jam aku nak buat script apa semua macam tu lah. Faham. Dia orang yang suka bercakap ni kadang-kadang dia bercakap tak tahu point ke mana. Dalam sale, kita kena bercakap sebab kita nak close customer. Jadi ada point-point yang kita kena pitch out. So macam mana nak pitch, itulah yang ada dalam script closing yang ada flow. Sebab kita nak pitch, kita tak nak kita tertinggal point tu. Faham. So itu je sebab dia macam guideline. Yang point-point ni ada dalam cikgu punya e-book kan? Ada. Tuan boleh follow tuan boleh follow, then cuba tuan draft sikit-sikit, and then tuan buat eksperimen sendiri. Sebab cikgu rasa dengan lead yang ada ni tuan boleh buat apa, sebab dia memang kadang-kadang benda ni yang orang tak sanggup buat proses ni. Orang nak skrip dah ada boleh lah, upah je lah consultant yang buatkan, dia tak ada masalah, sanggup bayar jadi. Macam tu lah kan. Tapi skrip ni dia paling lama pun dia boleh bertahan satu skrip tu setahun. Paling lama. Kalau tak 6 bulan, 3 bulan tu dia kena tukar. Dia dah kena tukar. Jadi itu yang macam kita kena faham juga pasal skrip tu. Bila kita faham, bila ada behavior berubah, so kita tahu macam mana nak ubah. Dia yang berubah tak banyak, lebih kurang bahagian yang 30% tadi lah. Dalam skrip tu 70% remain, bahagian yang berubah 30% tu je. Tapi bila orang tak faham dia punya flow, dia nak ubah yang 30% pun dia tak tahu nak ubah tang mana. Betul. Macam saya cerita tadi, di KP1 saya ada buat bisnes yang lain kan. Dia ni dah totally lain pula. Boleh tak kita recall balik database lama kita untuk tarik attention dia orang untuk pool yang baru ni, ataupun kita memang kena buat baru je? Boleh, tak ada masalah. Sebab PKP 1.0 saya ada 9,650 database. Boleh, tak ada masalah. Tuan nak risauan kita kat situ lah, tak apa-apa pun, tak belas apa-apa pun. Tuan nak follow up guna apa? Kalau seorang tak larat kalau pakai WhatsApp Blaster okey ke? WhatsApp Blaster ni cikgu tak pernah pakai. Tapi apa yang pernah report kat cikgu, dia akan jadi spam lah. So bila ramai orang report spam, lalas handphone kita pun kena block. Okay, faham. Sebab lepas kita ada 2 method. Satu adalah pakai SMS Blaster tu. Semua SMS Blaster tu, apa finding saya adalah sehari tu kita pernah buat satu menu yang totally new lah, baru kan. So, daripada 9,650 orang ni dapatlah sale 12,000. Kan? Alhamdulillah. Cuma the second day dia adalah tidaklah seperti yang kita gambarkan masa first kan. So yang hari kedua tu menggunakan method yang sama, SMS Blaster tu, hanya dapat RM2,000 je. So kita rasakan method kita nak bagi tahu diorang tu ataupun the way of script tu saya ada tu main belas macam tu je. So mungkin tak ada hasil yang kita nakkan lah macam tu.
Okey, dia sebenarnya tuan kena test sebenarnya. Dia macam ni. Sekejap saya clear dulu drawing. Okey, dia dalam bisnes ni dia ada lengkuk dia. Okey. Dia ada lengkuk dia dan apa yang tuan buat tu kemungkinan tuan buat decision pada bukan lengkuk yang sepatutnya. Okey, so sekejap saya nak lukis sikit. Okey, dia dalam bisnes dia ada fasa dia. Okey, dia ada fasa dia. Alamak, saya kalau lukis ni tak apa cantik lah, tapi halal je lah. Okey. Okey, dia okey. Alright. Okey, ni graf lah. Ni dalam bisnes, apa yang saya belajar dengan guru saya lah. Okey, ini bahagian sini ni growth. Okey. Okey, lepas tu ni adalah timeline. Timeline lah masa kita lah. Sekejap. Awak dia tak nak tulis ni. Okey, ni timeline. So, dia macam ni. Dia ada lekuk-lekuk dia yang kita panggil dia, saya pakai color biru, orange kat sini. Kat sini ni, awak dia jadi purple juga. Sekejap. Dia tak nampak. Okey, dekat sini, dekat yang lekuk yang pertama ni, ini kita panggil dia adalah height growth. Okey. Height growth. Okey. Lepas tu lengkuk yang kat sini, ini adalah correction growth. Dia punya istilah dia lah. Okey, ada yang baru masuk, baru join. Siapa Tuan Syukri rasanya. Okey, so kat sini adalah kita panggil dia mature growth. Okey. Okey, so macam tuan kata, tadi tuan guna tu kaedah blaster top, tuan dapat say tinggi. Lepas tu bila second day tuan blast, dah tak dapat result macam tu. Sebab apa? Sebab itu menu pertama kali tuan perkenalkan. Jadi ramai orang nak try. Faham? So, apa yang tuan buat keputusan? Tuan buat keputusan berdasarkan height growth sebenarnya. Growth yang sebenar tu kita tak nampak lagi datang mana. Kita nak growth yang ni. So, waktu dekat height growth ni, elak untuk kita buat decision yang big. Contohnya nak tambah staff lah time tu, nak beli kereta lah, nak beli kilang lah, macam-macam lah kita nak beli kat sini. Kat sini adalah dia tengah hype growth sebab produk baru launch, jadi orang mungkin baru nak try. So benda baru orang nak try, tapi dia akan drop. So bila dia drop, baru kat sini kita akan buat correction. Macam mana nak maintain sales ni? So dekat sini kita akan jumpa formula dalam bisnes kita. Bila kita jumpa formula dalam bisnes kita, barulah kita akan growth perlahan-lahan dan kita akan naik. So, kat sinilah bila kita dah capai mature growth, kat sinilah kita buat keputusan nak double ke, triple ke production, nak tambah staff ke. Maksudnya market dan bisnes tu dah ready. So kebanyakan orang dia buat keputusan kat sini, itu yang jadi problem.
Adakah hype growth ni contohnya tiba-tiba kita ada buat kempen. Contohnya let's say lah kita ada buat kempen bulan ni, siapa yang restock paling banyak akan dapat RM1,000 kupon membeli belah dekat IKEA. Adakah itu pun satu bentuk hype? Itu salah satu bentuk jualan, tapi kita tak pasti adakah dengan offer tu orang suka ke tak. Maksudnya kita nampak daripada kita buat macam tu, kita nampak semua menyambut semua restock. Kita nampak lah dia punya tu. Tapi cuma kita tidak tahu adakah dia kategori kat mana. Dia akan menjadi kategori okey bila kita ulang proses tu dan kita dapat result yang sama. Okey, maknanya penentu sah kan dia. Maksudnya tuan kena buat, jangan buat sekali dapat tu tuan. Tak boleh, ni kena test 2-3 kali. Cikgu ambil masa setahun kot nak test offer. Nak test offer je. Macam-macam offer cikgu try dalam masa setahun tu. Buat A, buat B dengan produk yang sama. Dengan produk yang sama, macam-macam. So bila kita duk main-main tu kita tengok macam ni. So bila kita dah jumpa tu tuan, apa yang kita buat? Kita duplicate je lah. Lepas tu smooth je lah prosesnya. Tapi nak dapat benda tu setahun kot. Sebab macam tadilah kita bagi memang orang nak, tapi bila kita ulang tak ada orang nak dah. Bila tak ada orang, campaign tu tidak menarik dia. So kenapa aku nak join kau punya ni kan, bayi punya ni. So mungkin at the same time orang akan ambil offer tu. So bila kita dah tahu offer kita kat mana yang paling best, kita akan ulang je offer tu. Sekarang ni cikgu hanya ulang je lah. Sampai masa, contoh, cikgu dah ada dah dalam waktu raya apa benda cikgu nak offer. Kalau hujung tahun apa nak offer. Kalau waktu ni apa nak offer. Sebab kita dah test tahun dah. Macam-macam keadaan kita test. Jadi kita tahu dah. Tinggal bila kita nak run, kita dah tahu, okay, kita akan refer tim tahun lepas pada masa ni kita buat apa. So kita tengok record balik. Oh ni dan kita dapat. Oh kalau macam ni kita teruskan proses. So ini cikgu nak explain panjang, cikgu tak pandai lah benda ni. Tapi ini yang cikgu faham daripada guru cikgu ajar lah. Kebanyakan orang dia tak sabar nak buat ni. Dia tak sabar untuk proses correction ni. Tak, dia daripada hype tu, dia rasa benda tu boleh pergi mature terus. Dia boleh sambung kat sini ni. Ni dia bajet graf ni akan sambung kat sini. Sambung kat situ. Sebab saya pernah buat kesilapan ni tahun lepas masa PKP 1.0 lah. So ni dia sambung kat sini. Masa tu kita buat ikan patin. Memang 2 hari sekali 1,000 ekor kita bawa daripada Temerloh bawa ke KL. 1,000 ekor selama sebulan. Kita ingat mature enough lah. So kita ambil kontena yang freezer besar tu. Besar. So the moment kita pasang benda tu semua, dia drop sampai tak boleh nak sustain. Terpaksa let go macam tu lah. Itulah betul lah tu. Itu pengalaman tuan tu mahal. So untuk tuan untuk puan dan juga tuan Syukri yang ada dalam ni, inilah cara kita nak decide. Kalau benda tu tengah meletup-letup tu sabar. Sebab kita nak tahu dia betul-betul meletup sepanjang tahun ataupun dia spark je. Apa bezanya kalau macam cikgu mungkin dah bertahun-tahun bisnes kan? Sebab kita tahu kalau macam brand-brand besar tu dia dah melalui fasa benda ni sampai dah mature dah. Tapi macam kita ni kita asyik start. Lepas tu start balik. So apakah yang sebenarnya kita perlu buat? Terutamanya macam iCast macam kita lah kan. PKP 1 sampai PKP 3 ni banyak sangat kita restart kan. Faham, cikgu faham. Sebab tu cikgu cakap tadi peringkat permulaan cikgu cakap pada waktu sekarang kita kena prepare kita punya business model yang boleh support keadaan worst case. Okay, faham? Sebab kalau dia boleh support keadaan worst case, kita tak penat lah nak ulang dia lagi. Tak penat nak ulang restart. Tapi bendanya akan ambil masa. Faham maksud cikgu ni. Dia kebanyakan orang bila baru launching macam-macam lah kat sini. Keluar macam-macam gempak bagi kereta apa semua benda. Lepas tu dah mula drop.
Bila dah drop, apa yang dia orang buat? Keluar produk baru. Bila keluar produk baru, proses baru. Memang dapat lagi. Tapi duduk ulang benda sama lah. Dia ada orang dia suka game macam tu kan. Ada orang dia suka game macam tu. Dia hanya buat untuk dapat one time je. Dia dapat one time je, dia dah okey lah. Dia dah relax. Dia macam gunakan viral punya konsep lah. So viral kan score, lepas tu aku buat benda lain. Kalau cikgu tak suka macam tu tuan. Kita nak bina bisnes, kita nak bina long term. Betul. Sebab kalau kita asyik ulang-ulang, kita penat. Sebab nak ulang proses ni, kita yang kena start daripada awal. Team tak boleh nak start. Team tak tahu nak closing macam mana, nak dapatkan, nak buat marketing macam mana. Kita yang nak kena pecah kepala. So kita nak long term. Bila tu cara cikgu lah. Ada setengah orang dia nak main je game tu. Dia nak main silakan. Cikgu tak cakap benda tu tak okey, tapi itulah risiko dia. Tapi kalau cikgu tak nak berada di game yang macam tu. Guru cikgu yang ajar benda ni, dia dah billionaire dekat Malaysia lah. Dia ada 9 niche business semua sekali. Dia sangat matang lah. Dalam bisnes dia sangat-sangat matang. So tu yang cikgu boleh share lah. Dia orang-orang yang macam ni, kita nampak dia slow, relax je. Tapi dia tengah buat mature growth. Dia dah hadam habis lah. Dia dah hadam habis. Kita perubahan sikit macam PKP ni, dia dah boleh adjust dah kat mana. Dia dah boleh adjust. Dia nak adjust kat mana. So keputusan kita orang bisnes, first kali bisnes apa yang kita buat, sebolehnya boleh tampung keadaan worst case scenario. Ataupun worst case scenario, ataupun maksudnya macam sekarang lah. Okey, kalau tak boleh keluar kawasan macam mana? Betul. Okey, kalau tak boleh ni apa macam mana? Betul. Sebab saya pun sampai tahap, okey, sebelum ni saya buat benda yang perishable, yang orang kata apa, ialah barang-barang yang bukan senang nak hantar secara meluas kan. So bila jadi situasi macam sekarang ni, alamak, aku kena tukar kepada yang memang produk boleh tahan 2 tahun. Macam makanan kan, dah ada teknologi. Betul. 2 tahun je boleh post. So terpaksa fokus dekat situ. Pada mula tak nak, tapi dalam cara sekarang kan, kita no choice lah. Kena buat lah benda tu kan. Contoh lah, cikgu bagi contoh mudah Contoh, orang kita F&B baru nak start delivery. Betul. Yang gegasi-gegasi ni dah lama dah delivery. McD dah lama dah start, KFC dah lama dah nak start. So dia orang tak ada isu pun sekarang. Kan? So kita baru platform, dah lah kita tak pernah buat delivery. Tak tahu lagi nak kira kos delivery macam mana. Nak bayar gaji macam mana. Geng-geng yang gegasi besar ni, dia dah ready dah berapa nak bayar. Trik per delivery macam mana. So itu maksudnya, sebab dia orang dah fikir sampai level tu. Sebab dia fikir bisnes dia worst case scenario. Macam mana dia nak settle. Okey, Tuan, ada lagi daripada Tuan? Setakat ni tak ada lah. Alhamdulillah. Benda ni kita nampak lah. So, apa yang saya facing PKP 3.0 ni memang tak, setiap PKP tak sama. Dan saya terpaksa beradaptasi dengan changes yang macam ni lah. Untuk kekal survive. Macam tu. Cikgu punya cadangan untuk Tuan, pertama buat putusan bisnes untuk hadapi worst case. Sebab kemungkinan lah dia akan lebih, dia akan agak sukar dia nak kembali seperti mana sebelum pandemik. Betul. So keadaan tu agak sukar. Prediction kalau kita baca ikut bisnes-bisnes besar, memang changing, diorang semua tengah move kepada yang worst scenario sekarang ni. So kalau kita tak change sekarang, so kita mungkin sakit lah. Betul. Sebab saya melihatkan bermula bulan ni lah, bulan 6, 7 sampai bulan 12 kita ada 7 bulan. 7 bulan ni lah yang nak change sekarang. Kalau tak memang kita akan hanyut terus lah. Kita tenggelam terus lah. Sebab tak tahu lagi. Ini kita ni kata 2 minggu ni kata 2 minggu lah. Tapi berdasarkan pengalaman yang lepas, waktu kes 2000 pun kita ambil masa 3 bulan. Berapa kali sambung. Betul lah, sebab saya pun banyak kawan-kawan yang industri lain, terutamanya macam kapal terbang
kapal terbang pun dia orang dah bayar parking sampai 2024. So what is mean? So macam kita kena buat sesuatu yang memang okey. Aku macam mana? Macam cikgu cakap tadi lah, worst case scenario punya yang kita boleh any situation yang coming sekarang ni kita boleh masih lagi relevant dekat marketplace lah. Benda tu kena penting lah. Sebab apa? Itulah benda dia. Sebab kita jangka macam PKP ni, dia kadang-kadang orang tak nak dengar tau benda ni. Orang nak dengar selesai. Tapi kita kena terima hakikat. Berdasarkan logik macam sebelum ni pun, kes kita 2,000 lebih, ambil masa 3 bulan untuk kontrol. Ini kes kita sekarang ni 7,000 satu hari. Entah memang sampai hujung tahun kita macam ni. Be prepared. Maksudnya kita be prepared for the worst case lah. Itu benda yang penting lah. Poin yang penting lah cikgu nak bagi tahu kat sini. Alright. Okay, Tuan Syukri dan Puan. Okay, ada soalan. Kita punya sesi untuk business counselling ni lebih kepada soalan. Kalau tuan-tuan ada soalan, just bagi tahu dan cikgu akan cuba share lah apa yang cikgu tahu. Kalau cikgu tak tahu, cikgu minta maaf. Okay, cikgu kena rujuk dulu guru-guru yang tahu. Okay, silakan. Tadi kita bincang kes yang Tuan Farid dan mungkin yang cikgu bincang dengan Tuan Farid pun cikgu rasa mungkin orang lain pun dapat maklumatnya. Okay, adakah daripada Tuan Syukri? Kalau ada. Adakah? Tuan Syukri dengar tak saya? Puan ada soalan tak Puan daripada Kuantan yang buat FMB? Okey. Assalamualaikum. Salam, ya. Saya tengok tentang apa bisnes kita kebanyakan risiko untuk maintain, untuk survive kan. Tapi saya tak terlibat dalam isu ni. Okey. Saya di lain sektor. Okey. Saya tak melibatkan stok, saya tak melibatkan barang kan. Okey, Tuan di sektor mana Tuan? Saya sektor kewangan. Kewangan. Takaful lah. Wasiat apa lah. Semua servis lah. Okey, right. So banyak melibatkan apa? Idea, melibatkan apa? Presentation, melibatkan apa kita punya apa? Planning structure, melibatkan apa? Idea kan. Okey. Jadi dia tak terlibat dengan barang. Okey. Jadi dia risiko tu kurang lah. Tak ada kurang lah risiko kan. Okey. Tak pandemik ni dia tak rasa lah. Okey, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab masa saya belajar dulu, di IPT tu, saya dah mula berniaga sejak sekolah rendah lagi kan. Okey. Jadi so saya berminat dengan bisnes. Saya duk belajar tu, duk hadiri kelas. Jadi di universiti pun saya bergaul dengan orang usahawan. Padahal saya belum buka company lagi. Jadi bila kita dah umur 20-an tu, orang lain baru nak minta kerja apa, saya dah mula buka daftar syarikat lah. Jadi apa, kita dah tahu selok belok. Jadi masa tu kita dah jatuh tu, kita dah rasa lah. Jadi bila kita dah rasa pengalaman kita tu, kita belajar lagi. Jadi atas nasihat apa macam Puan kata berguru tu kan. Jadi orang-orang berjaya ni selalunya dia suka menasihati kita ni. Kalau kita bertanya kan, kita mau belajar, dia akan ajak. Jadi masa tu saya ambil kesempatan tanya belajar. Dia kata jangan, kalau nak berniaga, kalau kita belum lagi besar, kita tak ada modal, jangan ambil risiko melibatkan stok, barang, apa dia panggil liability yang besar. Betul. Jadi kita belajar tindakan kita tu buat benda-benda yang kurang risiko. Tapi kita kena pasti risiko lah, apa tu risiko
dalam Betul. bisnes kan. Jadi Betul. kita kena pasti diri kita tu mampu tak nak sustain. Jadi bila saya dah berniaga sejak tahun 1997, tahun 2000 sampai sekarang. Pandemik ni baru sampai sekarang. Jadi dia tak rasa lah, maksudnya apa, dia dah macam kita tak melibatkan stok yang lama, jadi dia tak rasa apa lah. Jadi dia main tu tapi kita tengok lah kedai-kedai yang ditutup, lepas tu apa, kedai yang dijual kan. Ada satu pemilik kedai tu dia dah jual dah, saya tengok dah tukar pemilik dah. Sebab dia tak boleh. Lagi satu, sebelum pandemik ni kan dulu GST kan. Masa GST tu pun ramai yang gulung tikar, tak boleh bertahan. Lepas tu ni main lagi yang pandemik. Jadi risiko tu dia bukan ada satu jenis saja, dia bermacam-macam jenis. Jadi risiko tu yang kita tak tahan. Contoh apa, saving kita, aset kita, stok kita, maintenance kita, semua tu nak kena ambil kira kan. Betul. Jadi kalau itulah orang tua kata, kalau takut dia nak rumah, jangan berumah di pantai kan. Laut yang di dalam jangan cuba berlayak kan. Jangan cuba bermain dengan api kan. Sebenarnya tengoklah macam AirAsia kan. AirAsia tu kalau kita tengok contoh, kita pun nak jadi macam ni. Tapi bila jadi macam ni, kita pula tak mau jadi macam ni. Itulah, jadi benda-benda tu nasib juga, tapi ilmu tu pun penting juga kan. Jadi betul. Jadi saya faham. Saya ni bisnes kecil. Jadi kita pun modal tak tinggi. Jadi kita ambil paling minimal kan risiko. Ambil siap-siap. Betul. Okey, cikgu setuju dengan pandangan tuan tu. Cikgu pun macam tu juga. Dia buat bisnes ni, kita buat benda yang kita boleh kontrol. Kalau kita tak boleh kontrol tu, itu yang jadi problem. Dan kita tak tahu, kita nak buat sesuatu tapi kita tak nampak benda tu dengan jelas. Kita tak tahu jelas ni macam mana. Ramai orang dia tak tahu benda tapi dia nak buat juga. So itulah benda-bendanya. Tapi nasihat yang Tuan Syukri share ni betul lah tu. Memang orang tua-tua ni dia bahasa dia kadang-kadang kita payah nak duga apa sebenarnya. Macam itulah. Tapi itu benda yang orang kata bermakna lah dengan kita. Macam saya pun sama juga tuan. Saya ni sebab sebab ada guru je. Jadi bila guru ni kita cakap dengan dia dah okey, dia cakap ni tak okey ni, kita pun okey, kita pegang je lah buah dia. Dia cakap tak okey, kita pun okey. Sebab kita tahu mungkin kita tak boleh nak decide lagi, mungkin kita tak nampak lagi, tapi benda tu dia dah pernah lalui. Jadi kita guna pakai apa yang dinasihatkan. So betul lah tuan. So pilihan sekarang bisnes adalah yang kita boleh adapt risiko dia. Yang kita boleh adapt risiko dia lah. Kalau kita tak boleh adapt, tak perlu. Ada lagi tuan nak share, boleh, tak ada masalah. Saya okey je sebab sesi petang ni memang kita santai-santai je tuan. Okey, puan daripada Kuantan macam mana? Okey tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Lagi satu puan. Hello. Hello, dengar. Saya dengar. Lagi satu puan. Di negara kita ni, dia kurang guru macam puan, macam Dr. Alizan, Najib Asadok tu. Kita ada 30 juta penduduk, tapi guru bisnes ni sangat kurang. Jadi kegagalan tu memang banyak lah kan, sebab guru tu kurang kan. Mentor tu kan. Jadi mentor ni dia itulah, dia akan tengok track record kita, dia akan tengok, dia akan pantau kan.
Macam di sekolah tu kalau kita belajar tu dia education. Tapi business ni dia tak diajar di sekolah kan. Jadi dia melibatkan mentor. Jadi kita nak cari mentor tu susah di Malaysia kan. Sebenarnya ramai tuan. Sebenarnya ramai guru-guru yang genuine yang tidak dikenali. Sebenarnya ramai guru-guru yang genuine yang tidak dikenali. Dia tak nak dikenali ramai. Dia tak nak expose ramai. Yang saya cuma dalam berguru ni dia ada, biasanya dia ada proses-proses dia dan dia ada adab lah kita dengan guru ni. Kadang-kadang bila proses ni yang orang tak sanggup. Kadang-kadang contohlah tanya guru, guru tak jawab. Sebenarnya bila guru tak jawab tu pun adalah respon daripada guru. Sebab kalau guru-guru yang jujur ni ada sebab lah tu dia tak jawab tu. So maksudnya kadang-kadang kita ni pula tak sabar. Aku dah tanya banyak kali kot. Tak reply. Kadang-kadang kita tak sabar dengan proses. Sebab dalam berilmu ni apa yang saya belajar, kita kena sabar dengan ilmu tu sendiri, kita kena sabar dengan proses tu macam mana yang kita nak lalui, dan kita kena bersabar dengan guru kita dalam kita nak menerima ilmu tu juga. So ada guru yang jenis relax, tapi sekali dia keluar ayat kita rasa sentap. Ada macam tu. Ada pula yang jenis kasar, guna bahasa kasar. Kau ni macam ni, ada yang macam tu. Tapi itu mungkin cara dia. So banyak je kalau kita cari, sebab macam guru yang saya belajar pun a few lah. Kebanyakan apa yang fokus yang saya cari guru-guru ni adalah saya nak dua-dua side. Satu, saya nak rohani, dan saya nak juga supaya bisnes ni kita punya muamalat ni, apa yang kita buat ni adalah compliant dengan syariah. So saya cari guru-guru yang menepati dua-dua ni. So itulah antara bendanya. So antara usaha yang saya pernah buat, kadang-kadang apa yang saya buat adalah saya buat solat hajat lah untuk Allah jumpakan dengan guru-guru yang benar. Yelah, sebab sekarang ni kita terlalu banyak benda perkara yang tak benar tu dah nampak macam benar. Yang benar pula tak nampak benar, nampak tipu. So kena ada pengukuhan kat situ lah. So benda ni orang kata susah nak bagi tahu, tapi apa yang usaha yang saya buat salah satunya lah untuk cari guru ni, saya cari guru-guru agama dulu. Daripada saya cari guru-guru agama ni, dia walaupun dia tak belajar bisnes, tapi dia punya asas, dia banyak ilmu tentang agama, jadi dia punya nasihat-nasihat dia meningkam kalbu. Daripada situ baru kita susun apa bisnes-bisnes kita. Tu ajaib lah kalau guru-guru yang macam ni. So itulah antaranya. So bukan tak ada tuan, ada. Tapi semua ni adalah apa yang Allah susun, kehendak Allah. Jadi kita pun tak semua, sebab ilmu ni pun dia rezeki nak sampai kepada siapa, siapa yang boleh diamalkan. So benda ni bukan kita punya in control. So kita hanya boleh usaha je peringkat kita boleh usaha. Macam kadang-kadang saya sendiri pun tuan, kadang ada orang dia tak boleh terima cara saya. So saya kata minta maaf lah, saya tak mampu nak bagi orang setuju semua 100% dengan saya. Saya pun banyak cacat celah saya. So apa yang saya mampu ini sahaja. Kalau tuan tak okey, tuan boleh cari orang lain. Maksudnya itulah kadang-kadang benda-benda ilmu ni dia lebih tahu. So kita buat je proses. Kita buat proses. InsyaAllah kita upgrade ni, kita balance lah.
kita kena upgrade dua-dua lah, ilmu bisnes dan kita kena upgrade sekali kita punya ilmu rohani. Sebab guru saya dia cakap kebanyakan orang yang jatuh bisnes ni salah satunya adalah lupa diri dan lupa Tuhan lah. So bila dah naik tinggi, kita lupa dengan amanah kita pada kedua ibu bapa kita. Kita lupa amanah kita dengan ahli keluarga yang terdekat. Macam-macam lah kat situ berlaku, ujian berlaku. So kena ada dua-dua tapak ni. So insyaAllah akan orang kata membantulah, kukuhlah sebab salah satu ilmu yang saya belajar untuk ilmu bisnes ni adalah sanad dia daripada Wali Sembilan, Wali Songo, daripada guru saya. Salah satulah. So itulah, saya pun bukan guru yang terbaik tuan. Banyak lagi tu cacat cela. Saya pun baru tengah-tengah belajar dan cuma apa yang saya kita berpegang kepada surah Muhammad ayat 7. Kita buat semua ni untuk membantu agama Allah. So salah satu cara membantu agama Allah adalah bantu hamba-hamba Allah. So kita buatlah untuk mendorong untuk membantu hamba-hamba Allah. Nak bantu hamba Allah ni macam mana? Salah satu dengan apa yang saya buatlah. Itu yang ditausiahkan, guru saya tausiahkan yang ayat 7 surah Muhammad tu memang sangat terkesan lah. So ada 5 perkara yang kita boleh tolong Allah lah untuk menegakkan agama Allah ni. Pertama, tolong hamba-hamba Allah. Yang kedua, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Okey. So ada 3, 4, ada 5 poin dia. So itu antaranya lah yang guru pernah tausiahkan. Jadi itulah sedikit yang saya boleh share pada yang ada ni lah. Puan yang daripada Kuantan ada soalan tak puan? Sebab hari ni saya tak ada silibus. Hari ni saya bergantung kepada peserta yang nak tanya apa. Macam tadi Tuan Farid dia tanya pasal growth. So tu yang saya cerita sikit pasal growth, business growth. Tuan Syukri alhamdulillah tidak terkesan dengan keadaan. So kami doakan semoga boleh konsisten dengan baik, bertambah baik. Okey. Puan yang dekat Kuantan ni, cikgu tak pasti. Dengar dengan baik ke macam mana? Ada soalan tak nak tanya? Okey, alhamdulillah tak ada. Okey, kalau tuan tak ada soalan, Tuan Syukri ada apa-apa nak share lagi ataupun nak tanya soalan? Lagi satu dalam bisnes ni, saya rasa dalam ni semua bisnes kan. Okey. Dan kalau kita jumpa kawan-kawan bisnes pun sebenarnya kita bila kita nak buat satu bisnes lah, kita yang ni saya dah kenal dulu. Soalan yang sama saya tanya kepada orang yang bisnes yang berjaya. Saya tanya macam mana tuan berjaya? Macam mana tuan kaya? Macam mana tuan boleh ada kilang besar? Sebenarnya salah soalan tu. Saya pun dah pernah tegur. Tegur maksudnya apa? Dia tanya soalan yang tu. Sebenarnya yang kejayaan tu kalau daripada 9 pintu rezeki tu ataupun 10 pintu tu, kejayaan tu satu saja. Yang 9 tu adalah kegagalan. Suatu kita nak tanya tuan, tuan pernah jatuh tak dulu? Cuba kongsikan pengalaman macam mana berniaga, pengalaman lama dulu yang perik kan, yang tak boleh lupa. Soalan-soalan tu yang kita akan ingat. Macam contoh dia pakai kereta besar, tak boleh tanya itu. Jadi kita kebanyakan nak belajar. Macam saya dulu pun buat kesilapan. Macam mana tuan beli Mercedes ni kan? Berapa harga rumah ni? Berapa juta ni kan? Seronoknya kan? Yang tu soalan tu tak penting. Ada orang berjaya dia tak mau cerita benda tu. Dia kalau boleh nak tutup orang berjaya ni. Dia tak mau highlight pun. Yang dia nak bantu macam mana dia jatuh. Macam mana dia ditipu. Macam mana dia
proses nak membesarkan company, macam mana dia menegur tepi jalan dulu. Yang tu yang dia nak cerita panjang dengan kita. Sepatutnya yang tu yang kebanyakan saya banyak buat silap. Lepas tu saya tengok ramai yang silap sebab dia tak tanya soalan yang tepat lah. Dan jawapan dia dapat tu dah lambat. Macam dah jatuh dah baru nak mencari jawapan, lambat. Dah habis. Segala-galanya dah habis dah. Baru nak bermula, baru nak buat loan. Masa tu dah tak ada apa-apa dah kan. Dah terlewat lah. Lagi satu, kita hidup ni hanya sekali saja. Orang buat bisnes ni selalunya umur 30, 50, 40. Kalau nak bermula lagi, berapa kali nak mula, takkan umur 50 nak bisnes lagi kan. Ya, kita dekat 60 lah ni mati cepat dah. 45, 50 mati dah. Jadi proses tu dia sangat cepat. Jadi kalau boleh belajar daripada pengalaman orang, itu adalah macam cikgu sekarang. Cikgu mengajar. Itu adalah pengalaman yang tak boleh didapat. Maksudnya kita kena ambil lah pengalaman orang yang bertahun-tahun tu. Contoh cikgu nak berjaya sekarang ni, yang berjaya ni contoh 2-3 tahun ni, tapi yang periknya tu 10 tahun dulu. Jadi 10 tahun tu yang kita nak belajar supaya dia cepat proses tu. Kita tak melalui 10 tahun kita tu. Kita boleh speed track. Kita boleh. Betul je. Kita boleh speed up dengan pengalaman orang sebenarnya. Ya. Tapi kadang orang ni tuan, bila kita cakap, dia kata kita ni tak sokong dia. Kita ni tak sokong dia sebab ada setengah orang dia hanya nak dengar benda yang manis-manis saja. Benda yang tak manis tu dia tak nak dengar. Macam itulah kadang-kadang kan. So itulah. Saya pun dulu silap lepas saya muhasabah balik tengok betul juga. Dan pernah ditegur lah. Saya dah nampak kan. Ya betul tuan, saya sebenarnya yang kita nampak orang berjaya ni, dia pernah ada satu ketika perik dia. Tanya siapa-siapa pun dia ada sejarah-sejarah perik dia. Menangis tu kan. Menangis tu. Dia memang ada sejarah dia. Tapi sebab apa? Sebab daripada kegagalan tu dia musibah. Daripada situ muhasabah, belajar, cari jalan, solution. Dan seterusnya. Kadang-kadang kalau guru agama ni dia mungkin dia kata belum sampai masanya. Untuk teruskan buat, belum sampai masanya. Macam itulah kan. Tapi orang sekarang ni tuan, kalau tuan tengok, saya gerun dengan keadaan sekarang. Kalau tuan jumpalah keadaan sekarang tuan, orang tayang duit berlambak-lambak tu kalau dekat TikTok. Orang tayang wellness, orang tayang macam-macam lah tuan. Ini sebenarnya adalah benda yang tak bagus. Ini sebenarnya adalah merosakkan development system. Tapi itulah sebab benda tu yang orang suka. Orang terpukau kalau tengok duit atas meja ni 1 juta. Tu saya tengok keadaan sekarang ni. Saya rasa industri tengah sakit tenat ni. Keadaan dengan founder-founder menayang kemewahan sana sini. Allahu Akbar. Tu yang risau. Tapi itulah. Kita tarik orang yang nak benda yang tak kekal. Kita nak buat bisnes ni adalah supaya bila kita meninggal esok-esok, guru kita ada pahala kita tu sering mengalir pada kita. Kita mengalir pada kita. So kita buat bisnes sekarang, kita kena masuk visi untuk 100 tahun. Kita di alam kubur nanti macam mana? Kita selepas mati nanti macam mana?
Itu benda-benda yang macam kena titik beratkan jugalah. Bukan boleh macam contoh ada sekadar janji boleh buat produk tak tahu ke produk pun tak tahu daripada mana-mana sumber, janji boleh buat duit, buat. So sedih lah saya benda-benda macam ni, saya rasa macam tak tahu nak kata lah. Sedih. Keadaan ni menyedihkan. Okey, terima kasih Tuan Syukri. Rasanya Puan daripada Kuantan tak ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan, cikgu rasa kita boleh tamat awal lah. Okey, sebab sesi ni hanya adalah untuk betul-betul share lah. Kalau ada benda nak tanya, itu je. Cikgu memang tak prepare apa-apa modul ni. Cuma kalau ada, cikgu keluarkan lah mana yang cikgu tahu, cikgu bagi tahu. Itu je lah. Yang tak tahu, cikgu cakap tak tahulah. Nak kena tanya guru-guru dulu macam mana nak solve. Okey, boleh Puan yang dekat Kuantan boleh? Tuan ada lagi Tuan nak share? Boleh? Seronok cikgu petang ni dapat jumpa dengan Tuan dan Puan. Okey, dapat berkongsi. Okey. Kalau tak ada apa-apa, boleh ke cikgu minta izin untuk end session? Kalau tak ada apa-apa. Boleh? Tuan Puan Kuantan boleh? Puan. Ya. Saya nak tanya, sekarang kita tengok ramai usahawan lahir daripada golongan wanita kan. Kita tak tahu apa dia punya motivasi wanita tu kan. Sebab kita tengok kurang usahawan yang betul-betul kita tengok kan. Tak tahulah bagi pandangan saya lah, wanita lebih berjaya. Saya tak berani nak komen ni Tuan. Saya tak ada data yang betul. Tapi saya pernah dengar satu hadis Nabi. Okay. Hadis ni saya tak ingat. Nanti kena carilah. Okay. Salah satu akhir zaman ni adalah, salah satunya adalah wanita mula keluar berkejaya. Mula keluar bekerja. So salah satu hadis akhir zaman lah. Okay. Wanita mula keluar bekerja, berkejaya, dan kat sinilah wanita-wanita ni diuji, Tuan. Walaupun kita macam saya sendiri, isteri apa semua, kita berstatus isteri. So sebenarnya wanita ni ketaatan yang pertama adalah suami. So di sinilah bila wanita ni setinggi mana dia pun, tapi bila dia di rumah ataupun kehidupan dia sebenarnya dia di bawah suami sebenarnya. So kalau kita faham hakikat sebenar ni, walaupun orang kata lari sikit topik daripada Tuan tanya, walaupun kita ni CEO macam-macam company, tapi dalam keluarga kita tetap lebih rendah daripada suami. So benda ni yang sekarang ni yang jadi satu susah sebab kena mujahadah, terlalu kena banyak mujahadah. Sebab apa? Bila kita ada duit sendiri, mulalah kita nak buat keputusan sendiri. Macam-macam kita nak buat. So ini antara ujian dan cabaran dia lah. Dan kesahihan yang Tuan cakap tu saya tak pasti yang tu macam mana. Cuma apa yang kita nampak tu, tapi tak tahu betul atau tidak, benar atau tidak tu tak pastilah. Tapi bila baca kaitan dengan satu hadis tanda akhir zaman tu, tu kita boleh faham lah maksudnya. Itu je lah kot yang saya boleh bukan nak jawab soalan tu, just nak bagi pandangan tentang soalan yang Tuan Syukri tanya. Nak jawab tu rasa tak boleh nak jawab tu.
Saya nampak amanah dia punya apa tu, disiplin, lepas tu apa, tegas, yang tu apa, tanggungjawab tu ada banyak di wanita. Yang lelaki ni macam itulah dia. Dia ada juga tu kan. Sebab dalam bisnes ni dia kadang-kadang benda-benda melibatkan simpanan kan, saving tu kan. Sebab kita duk tengok bukan berapa banyak dia belanja, berapa banyak yang dia saving. Contoh dia bagi kepada syarikat kan, marketing, office, yang tu yang macam contoh saya seorang pelanggan. Saya nak pergi ke kedai yang ada penghawa dingin ataupun ke kedai yang ada kipas, ataupun saya nak pergi ke kedai yang bersih ataupun kedai yang tak bersih, ataupun saya nak pergi ke kedai yang cantik ataupun ke kedai dari segi macam tu, yang kita tengok dari segi bisnes kan. Kita tengok dari segi apa, premis, dari segi apa respectation, macam contoh terima kasih tuan encik, sila datang lagi. Yang tu yang kadang kita tengok macam budaya Jepun kan. Kita tengok kita rasa seronok nak pergi lagi. Kalau kita nak beli barang, kalau kita nak perkhidmatan, yang kualiti tu yang kita tak ada. Contoh kita dah beli barang, okey cik, harga barang ni 500. Okey, terima kasih pun tidak, angkat jual beli pun tidak, saya beli, saya jual, terima kasih datang lagi kan. Tak ada, benda-benda tu kita tak jumpa lah kan. Lepas tu apa, kebersihan apa, banyaklah kita tengok bisnes dia melibatkan jual saja, jual. Lepas tu dari segi apa, bagi balik kepada pelanggan. Contoh pelanggan pergi nak kena tunggu lama, tempat duduk pun tak ada kan. Jadi keuntungan syarikat tu dia tak pulangkan pada syarikat, macam apa, signboard syarikat buat dia tak jaga value customer macam dia untuk pendapatan peribadi dia boleh rumah besar, dia boleh aset, itu untuk personal dia. Tapi untuk company kan, dia tak pulangkan 20%, 30% untuk komuniti, komuniti ataupun untuk remit, untuk cap bangunan balik. Kan ni nego 20 tahun cap bangunan pun macam tu juga. Kita duk tengok takkan tak boleh 2 tahun sekali cap bangunan dia kan, tukar signboard kan. Kadang-kadang benda tu kita pergi 10 tahun pun duduk macam tu juga kan. Itu maksud saya. Jadi apa, quality, saving, respectation, responsibility dia banyak kan, human resource semua tu. Jadi dia jualan saja kan. Betul, dia fokus pada jualan je. Sedangkan dalam bisnes ni bukan sahaja jualan yang kita perlu kita fikir. Logistik, support, semua benda. Tapi yang orang nampak jualan sahaja. Habis jualan simpanan pun tak ada. Berapa ramai. Kadang-kadang dia orang kata no money no talk. Okey, kalau angkat telefon pun ya nak beli apa? Tak beli. Sorry, kita tak moden. Kalau tak nak tanya satu soalan, jadi apa? Customer service-nya. Customer service lepas jualan barang. Betul. Saya bisa beli apa, barang elektrik kan. Belum sampai rumah ni SMS sampai. Terima kasih kerana datang ke kedai kami kan. Perkataan tu dulu SMS kan. Dia masuk ke SMS handphone dan belum kita sampai rumah kan. Maksudnya appreciation, customer journey. Itu kita panggil customer journey Tuan Syukri. Selain daripada kita jual produk, macam mana kita nak bagi customer kita ni rasa seronok dengan kita. Sebab bila dia rasa seronok dengan kita, dia akan sustain, dia akan refer, banyak benda lagi yang kita dapat. Tapi semua biasanya orang tak fokus kat sini. Tu journey lah, kita panggil journey. Salah satu dalam term business kita panggil journey. Apa manfaat yang kita nak bagi kepada customer kita selain daripada dia beli produk kita. Dia kalau boleh kita nak meninggalkan kesan satu wow dekat dia.
Dan kesan ni kita nak biar orang kata masuk sampai ke hati. Itu benda yang kalau boleh kita nak capai pada customer kita ni. Dia boleh menilai kita, tahap kita macam dia boleh menilai kita tu dari segi yang lebih dalam lah, macam Tuan Syukri cakap, responsibility macam mana, dari segi apa, customer service. So betul lah tu yang Tuan cakap. Sebab biasanya bukan apa Tuan, dia mungkin baru start dan dia hanya fokus kepada sales. Dia lupa untuk dalam bisnes ni dia ada front end dan juga back end. Front end ni adalah aktiviti yang melibatkan sales dan marketing. So orang duk nampak yang front end je lah. Yang back end ni orang tak nampak. Back end ni dari segi financial, dari segi human resource, supporting dan yang seperti mana yang Tuan dah sebut tadi. Itu adalah back end, logistik. Itu pun back end juga. So yang orang duk titik berat kan bahagian front end. Sebenarnya bila bahagian front end tu dah okey, kita kena okeykan juga bahagian back end ni. Barulah dia boleh support kita punya front end. Dia boleh support kita punya front end. Betul lah tu Tuan. Banyak ni pengalaman Tuan ni orang lama. Saya suka dengar nasihat-nasihat orang lama ni. Ayat dia tenang je tapi memberi makna. Okay, banyak saya belajar daripada Tuan Syukri hari ni. Terima kasih Tuan Syukri. Okay, sanggup luang masa, sanggup share. Banyak kami boleh belajar daripada nasihat-nasihat Tuan. Terima kasih banyak. Okay, Tuan ada lagi Tuan nak share? Tak ada lah. Saya pun terima kasih kat cikgu kerana kongsi benda-benda baru. Lepas tu saya dapat pengenalan baru ni. Kita ada order yang package yang cikgu tawarkan tu. Ada masuk dah email. Okey, terima kasih Tuan Syukri. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tanya je kita punya customer service tim ni, boleh je bersedia je untuk pelanggan tanya. InsyaAllah kita akan cuba sehabis baik lah untuk membantu. Sebab ada juga orang tanya, cikgu tak ada mengajar pun dalam grup alumni ni. Ya, cikgu memang tak ajar dalam grup alumni. Cikgu sediakan grup tu untuk tanya jika ada masalah. Tak ada masalah, cikgu pun tak tahu apa nak share. Kadang-kadang orang salah faham dengan kita. Tak mampu cikgu nak share semua benda. Tak mampu, sangat-sangat tak mampu. Tapi kalau ada soalan, ada benda nak tanya, insyaAllah kita cuba untuk selesaikan. Sebab kita faham dengan selesaikan masalah orang kat situ, kita yang penting apa yang cikgu cuba teraplah dalam kita punya company ni, kita buat ni sebab nanti kita akan mati. Okay, apa yang kita dapat sekarang, RM, duit tu adalah bonus. Tapi yang kita dapat, yang kita tak nampak selain daripada duit adalah dengan nasihat-nasihat kita, dengan apa yang kita cakap. Malaikat duk tulis tu apa yang kita tengah buat pada orang, kita tolong orang, kita kurangkan kerisauan kita punya customer kita. Kita melegakan dia orang. Tu adalah proses yang kita tak nampak, bonus-bonus yang tak nampak. Biasanya cikgu akan tekankan pada tim, yang penting sales, kalau orang tak membeli dengan kita, tak ada masalah. Kita beri je. Kalau dia perlukan pertolongan, kita bagi setakat mana yang kita boleh. Kalau dapat sale, dia membeli dengan kita, alhamdulillah, tu rezeki Allah nak bagi pada kita. Tapi kita buatlah prosesnya. Tapi bila orang minta tolong, minta apa-apa, kita reach out dulu. Reach out apa yang kita boleh beri. Sebab kita percaya dengan kita reach out, sebab kadang-kadang dalam naluri lubuk hati kita ni kadang-kadang, oh aku tak ikhlas buat benda ni. Sebab nak dapat ikhlas tu bukan mudah. Mujahadah. So kita buat je dulu. Istighfar, aku buat ni kerana Allah, buat ni sebab hamba Allah, nak tolong agama Allah, nak tolong hamba-hamba Allah yang lain. Walaupun tak boleh nak capai semua 1 juta orang, mana yang boleh dicapai dengan kemampuan yang ada. Itu yang kami terapkan di sinilah. So
cikgu dan mewakili tim kalau ada salah silap daripada cikgu. Kami mohon ampun dan maaf sebab cikgu pun dalam proses belajar dan boleh proses improvement banyak benda lagi yang cikgu pun tak tahu. So kekurangan kami mohon ampun dan maaf lah kepada semua customer yang ada dalam ni adalah Tuan Syukri dengan puan yang dekat Kuantan lah, yang lain tu tim cikgu. Dan harap sedikit sebenarnya kami ni hanya menyampaikan saja. Yang membantu anda semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tu yang sebenarnya adalah Allah sebenarnya yang membantu. Kami ni cuma tolong tukang cakap, tolong beri idea cakap semua pun Allah yang beri juga tu. Jadi cikgu ni sebenarnya malu nak mengaku. Kami tak ada apa-apa, insya-Allah dengan apa yang ada sedikit, ya Allah bagi izin sedikit, kita harap kita dapat beri manfaat hingga kehidupan kita selepas mati. Itulah yang kami cuba buatlah. Okey, terima kasih banyak Tuan Syukri dan puan dekat Kuantan kerana masa untuk kita berdiskusi sesi petang Jumaat ni pula. Dan cikgu doakan semoga kita semua Allah bantu kita, sebab dengan hanya bantuan Allah saja kita akan insya-Allah kita akan dalam keadaan dalam landasan yang benar. Itu je. Dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala saja kita harap Allah bantu, lindung kita, jaga kita walau apa saja di dalam landasan yang benar supaya kita kembali kepada Allah seperti mana orang yang soleh dan solehah lah. Orang yang dah soleh dan solehah. Dan lagi sekali cikgu mohon ampun daripada cikgu dan tim kepada Tuan Syukri dan juga puan yang dekat Kuantan ni. Kalau ada silap daripada kami lah. So kita end dulu session dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Alright, terima kasih Tuan dan juga puan yang dekat Kuantan untuk sesi hari ini. Semoga anda semua, Allah pilih untuk jadi usahawan yang kaya raya dan bertakwa, insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Bye.